Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Dan buat yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react kembali sebuah video. Saya ajak teman-teman untuk melihat sebuah video pernyataan dari Cikgu Malaysia ataupun Bu Guru Malaysia yang mengatakan bahwasanya orang Malaysia itu suka mengagungkan jati diri negara lain. Hal ini tentunya berhubungan dengan bahasa. Sebelum kita bisa berkomentar, kita akan coba lihat seperti apa videonya. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Sekedar untuk pengetahuan kita. Sedikit kesilapan kita sebenarnya dalam tak sedar mengagungkan jati diri orang lain sebenarnya, ya. Sebelum kita ke soalan seterusnya lah Kak, saya ada satu benda yang saya tak tahu kalau soalan ni agak merangkap atau tidak, tapi satu situasi lah, dahulu kala kita belajar dalam bahasa Melayu kan. Saya kira zaman saya yang ada rakan-rakan yang dah menjadi seorang jurutera, dah menjadi doktor, menjadi pakar bedah, kita semua belajar dalam bahasa Melayu sebelum ni. Kira-kira lah sains ke kimia, biologi, semua dalam bahasa Melayu. Tetapi sejak orang kata penerapan penggunaan bahasa Inggeris lah, sejak daripada sekolah rendah dalam sesetengah subjek itu sendiri, menjadi penyebab kenapa orang kita ni terlalu memandang bahasa Inggeris dengan tinggi. Dan lantas ia merangkap minda anak-anak muda kita supaya lebih terarah kepada bahasa Inggeris. Tetapi kalau kita tengok situasi sebelum ni, kita belajar dalam bahasa Melayu, berjaya sahaja, mampu bertutur dalam bahasa Inggeris. Apabila memasuki universiti, mampu sahaja bergelar seorang cendekiawan, bergelar seorang doktor. Pendapat cikgu tentang perkara ini, adakah sistem pendidikan kita seharusnya memperkasakan bahasa Melayu itu sendiri? Kerana macam cikgu cakap tadi, bahasa Inggeris tu akan dipelajari orang kata seiring dengan perkembangan pendidikan dan juga usia kita. Yang ni lah saya rasa, yang ni tentang sistem pendidikan. Sebab yang memilih untuk belajar dua bahasa dalam setengah subjek, memang sistem pendidikan kita sendiri yang perkenalkan. Jadi kat sini sebenarnya kalau kita teliti betul-betul kan, apa yang saya perasan ialah kelemahan kita dalam mengenal pasti istilah-istilah yang tepat dalam bidang sains dan teknologi terutamanya. Jadi mereka berpandangan bahawa menggunakan bahasa Inggeris ini bersifat lebih universal, lebih antarabangsa dan mudah dijual. Kita punya kata apa, pencapaian kita dekat luar negara lah. Contohnya anak-anak yang dah biasa terdedah dengan istilah-istilah sains, okay, dalam bahasa Inggeris, mereka mungkin akan mudah bekerja dekat luar negara. Sedangkan sebenarnya perkara ini, kalau kita tengok kebanyakannya anak-anak kita yang belajar dekat Malaysia, ramai juga yang berkhidmat dekat Malaysia sahaja. Okay, dan ini yang saya katakan mungkin kita ni terlalu miskin istilah. Ataupun kita tak kaji betul-betul kamus dalam bahasa Melayu. Kita ada kamus yang dewan bahasa yang paling tebal sekali. Okay, jadi yang itu sebenarnya pelbagai istilah, sama ada dalam sains ke, dalam teknologi ke, bidang hiburan ke, kita memang ada banyak istilah. Jadi yang ini saya rasa orang yang paling banyak kena mainkan peranan ialah kerajaan sendirilah. Yang mana sedikit kesilapan kita sebenarnya dalam tak sedar mengagungkan jati diri orang lain sebenarnya, ya. Betul lah, saya akui memanglah ada kelebihannya untuk kita belajar dua bahasa dalam setengah subjek, tapi bukanlah kita pegang. Contohnya kan, ada satu situasi ni yang mana pihak pengurusan tempat kerja saya kata jangan lupa ajak anak-anak murid dalam dua bahasa dalam subjek sains, sebab ada pelajar yang mengadu bahawa mereka tidak memahami apabila guru mengajar sepenuhnya dalam bahasa Melayu untuk subjek sains. Jauh kat sudut hati saya sangat sedih. Kerana dalam bahasa Melayu, kita juga kaya dengan istilah dan bahasa yang mana kita boleh ada menggantikan istilah-istilah bahasa Inggeris itu dalam istilah bahasa Melayu sendiri. Jadi mungkin kita miskin dari segi itu kot. Miskin dari segi kita nak orang kata apa, mencari tahu setiap maksud setiap perkataan bahasa Inggeris itu. Kalau kita tengok sekarang pun dalam kalangan masyarakat kita sendiri, kalau kita pergi ke makan di restoran lah, kan, kita boleh dengar
ibu bapa bercakap dalam bahasa Melayu, tetapi apabila mereka berkomunikasi dengan anak, mereka dah praktikkan bersama anak-anak itu untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Kalau Betul. bercakap dalam bahasa Melayu, mereka seolah-olah macam okay, you kena bercakap bahasa Inggeris supaya you boleh dipersiapkan untuk menghadapi masa hadapan yang lebih cerah konon-kononnya. Alright, tadi saya sempat dengar, walaupun saya tengah lagging tu, saya sempat dengar apa yang Kim dan juga Cikgu Zack katakan. Cikgu Zack ada berpendapat tentang bagaimana kita sebenarnya perlu berbangga dengan bahasa Melayu itu sendiri, penggunaan bahasa Melayu pada setiap hari. Tetapi satu benda yang Kim cakap tadi, bila dia bersosial ataupun berkawan dengan mereka yang berbahasa, yang selalu bertutur dalam bahasa Melayu, ia sedikit sebanyak membantu memperbetulkan mungkin sebutan ataupun cara pengucapannya. Tapi bagaimana pula dengan remaja sekarang yang mungkin ada timbul rasa malu untuk bertutur dalam bahasa Melayu, Cikgu? Sebenarnya ramai mereka yang especially duduk di ibu kota sendiri yang lebih memilih untuk berbahasa Inggeris kerana kurangnya kedengaran seperti urban ataupun kedengaran seperti universal. Inilah yang saya rasakan kerosakan kita, kerosakan bangsa kita sendiri dan juga orang Malaysia sendiri. Ramai yang fikir bahawa bahasa Inggeris itu bila kita pakai dia akan menunjukkan kita lebih bijaksana. Sedangkan kita kena faham bahawa bahasa itu sebenarnya hanyalah pengantara sebagai alat komunikasi untuk kita bercakap antara satu insan dengan insan yang lain. Jadi orang dah salah faham dekat situ. Sedangkan macam saya katalah, bahasa ini sebenarnya kalau kita perjuangkan ibarat kita memperjuangkan jati diri. Dan bagi saya ini antara satu perkara yang sangat mengecewakan. Mungkin yang ini mungkin kita kena fikir dekat mana ralat dia, kat mana silap dia. Dan sebenarnya kalau kita fikir balik-balik kan, kita fikir baik-baik semula, yang paling penting sebenarnya ialah tunjang dia, akar dia, iaitu didikan di rumah. Jadi kadang-kadang anak-anak ni diberikan didikan dalam bentuk bahasa Inggeris terlebih dahulu, risau takut anak-anak ketinggalan. Sedangkan kita kena tahu, anak-anak ini otak dia laju. Dia belajar memang sangat advance berbanding dengan kita. Sebenarnya didiklah anak-anak kita dengan bahasa Melayu dahulu. Sepatutnya ibu bapa kena terapkan begitu. Sebab untuk anak-anak belajar bahasa kedua iaitu bahasa Inggeris sangat-sangat mudah. Sebab apa? Bahan tontonan secara dalam talian sekarang ni pun banyak yang berasaskan bahasa Inggeris. Jadi ketakutan itu akhirnya ketakutan dan kebimbangan ibu bapa itu tentang bahasa anak-anak sebenarnya sekarang ni akan memakan diri dan dia merosakkan jati diri. Dan secara tidak langsung apabila anak-anak ni bercakap dalam bahasa Inggeris, apa yang saya sedar ialah dasar keterbukaan untuk menerima budaya barat itu juga sangat-sangat tinggi. Jadi ini pun antara perkara yang mungkin ada segelintir ibu bapa yang tak nampak impaknya adalah dalam jangka yang sangat panjang. Jadi saya sedih bila mengenangkan anak-anak ni bercakap bertutur pun kita macam pelik lah. Takkanlah kalau dia bercakap dalam bahasa Inggeris dia nak mengamalkan budaya-budaya Melayu yang sejati, yang asli. Okay? Sedangkan bahasa pun mereka merendahkan bahasa sendiri. Jadi ini antara perkara yang saya rasa kita perlu pandang berat sebab ia melibatkan jati diri sebenarnya. Sedikit kesilapan demikian tadi teman-teman ya. Pernyataan seorang cikgu di Malaysia dengan persoalan bahasa di Malaysia yang dipandang berat karena sudah berhubungan dengan jati diri negara. Memang faktanya seperti itu teman-teman ya. Kenyataan persoalan bahasa di Malaysia banyak banget alasannya seperti yang kita dengar tadi ya. Bagaimana kalau kita tidak menguasai bahasa Inggris itu sulit untuk bisa mendapatkan kerjaan yang lebih luas. Bagaimana malu untuk bisa mempelajari bahasa Melayu dan lain-lain. Nah inilah faktor-faktor seperti inilah yang menurut cikgu merusak jati diri negara. Dan kita kembali ke Indonesia. Seperti sering saya katakan bahwa persoalan bahasa Indonesia itu sudah selesai ya. Bagaimana bahasa Indonesia terus berkembang dan semua rakyat pun bisa berbahasa Indonesia, tidak itu keturunan ataupun lebih-lebih dari orang Indonesia sendiri ya. Dan tentunya kita boleh cukup bangga dengan
kondisi bahasa Indonesia ya. Dan demikian teman-teman, bagaimana menurut kalian? Silakan teman-teman bisa komentar dengan baik. Jangan lupa like dan subscribe.